hadis 15 perkara yang mengundang bala. Hadis riwayat Imam Tirmizi, idza fa'anas ummati 15 khoslatan halla bihal bala. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza kana al maghnamu duwala wal amanatu maghnama waz zakatu maghrama wa ata'a ar-rajulu zawjatahu wa aqa ummahu wa barra sadiquhu wa jafa abahu wartafa'atil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaumi ardalahum wa ukrima ar-rajulu makhafata syarrihi wa syuribatil khumur wa lubisal harir wa tukhidatil qiyanu wal ma'azif wa la'ana akhiru hadhihi al-ummatu awwalaha falyartaqibu 'inda dhalik rihan hamra aw khasfan aw masqa. Itu sepenuhnya hadis. Riwayat Imam Tirmizi. Hadis dhaif tetapi maknanya sahih. Pasal perawi itu dia tak cukup syarat. Walau bagaimanapun maknanya sahih, makna benda tu berlaku, ia adalah kata Nabi. Yang kita belum bahas 11, 12, 13, 14, 15. Wasyuribatil khumur, di antara pengundang bala ialah apabila arak diminum di merata-rata tempat berlelosa. Sewaktu saya pergi ceramah di Langkawi, duduk di pantai Cenang, chalet berhadapan dengan laut. Kita musafir ni buat jamak dan qasar lah. Tidur lepas dah pukul 6 bangkit mandi sementara nak pergi kuliah maghrib. Keluar chalet, pergilah tepi pantai. Ada bangku-bangku tu buat di anak-anak orang Melayu duduk minum arak. Saya tengok ni bukan saya nak pergi tu nak. Siap dengan kacang goreng, baru kau dia kata. Tu dia. Ni yang berlaku yang Nabi sebut. Mana kerajaan buat tak betul, kita kena kata tu baru menepati ajaran Islam. Jangan kerana kerajaan kita pun cakap bab tu tak mau sentuh, itu tak adil. Setuju Pak Imam? Pak Imam macam tak setuju pun. Setuju Ustaz? Walaupun Ustaz pakai mask, saya tahu Ustaz. Itu cerita dia. We have to be fair. Kena berlaku adil pada semua pihak. Kita kena bercakap sebab agama kita ajak ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Siapa yang perlu diberi nasihat di antaranya wali a'immatil muslimin, pemimpin kaum muslim. Tuan-tuan buka Syekh Mustafa Abdul Rahman, hadis ni hadis ke-7 Matan Arba'in, hadis ke-7 ni dia sebut, dia hurai. Syekh Mustafa Abdul Rahman ni dia hebat tuan-tuan, sebab dia terjemah hadis dan dia boleh hurai syarah hadis. Tu yang hebat tu. Kita takat terjemah sikit-sikit boleh nak hurai tak boleh pergi nak syarah, bukan bidang kita. Kita pun ustaz besya-besya je kan. Dia kata pemimpin kaum muslimin ni tuan-tuan dan perempuan terdiri daripada raja-raja, ulama dan pemimpin macam ni lah, perdana menteri, itulah pemimpin kaum muslimin. Sebab tu raja-raja pun kita kena bagi nasihat kalau berani lah. Ini Islam. Tertegaknya agama ini melalui nasihat. Dan kita pun dengar raja-raja ada penasihat, tidak? Tapi bukan tuan penasihat 25%, itu tak boleh pakai kan. Ceritanya tuan-tuan, ni kita kena berlaku adil kan. Orang duk hentam saya dalam kitab Facebook, hai ceramah pam bab ni tak sebut, dah hang tak dengar. Cuba ambil dengar dalam khutbah pun aku sebut. Dia tak? Baru ni Pak Ji ada. Tak nampak apa? Pak Ji duduk di luar.
Kan jelas kan, itu kan jelas nah. Kita bukan tuju kat siapa-siapa, kita bercakap atas dasar Islam, berpandukan Al-Quran As-Sunnah. Kita nak pemimpin jenis ni. Kalau tak ada sifat yang saya sebut tujuh, sebenarnya apa poin-poin yang saya sampaikan pada hari itu ialah daripada Jabatan Agama Islam Selangor tahun 2013. Pemimpin yang diredai Allah, tajuk dia. Saya sampai masjid tu baca-baca, bagus ni, minta ketua imam bagi saya nak buat model khutbah, tapi saya ubah suai sikit lah. Nah, buah ayat Quran, buah hadis bagi banyak sikit. Nah, tu cerita dia. Ni baru kata adil. Nah. Jadi arak berleluasa itu yang mengundang bala. Walubisal harir, yakni orang lelaki pakai kain sutra, pakai sutra. Pagi Jumaat tu imam akan baca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan. Tidak imam pagi-pagi Jumaat, esok pagi baca tak surah As-Sajdah, Al-Insan baca 2 atau tinggal 3 sajadah. Dalam surah Al-Insan surah ke-76 ayat 12, cuba tuan-tuan cek, ada sini As-Sajdah, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Tu dia pakai sutra, sabar rasa. Allah kata sebagai balasan di atas kesabaran kamu sewaktu hidup di dunia, hari ni aku bagi pakai sutra. La, tak boleh, haram, dosa, mengundang bala untuk lelaki. Yang ke-13, wa tukhidatil qiyanu. Ini semua mengundang bala apabila para artis-artis, penyanyi, pelakon disanjung-sanjung. Wal ma'azif, yang ke-14, muzik banyak dimain-mainkan. Hari ni nasyid tanpa muzik tak sedap ustaz. Betul tak? Tengok ustaz suka muzik mana tu? Tu dia anggap. Dia bila ada muzik baru syok kan, kaki pun gedi je. Cuba main nasyid kosong tak boleh. Dia ada backup dia, orang panggil apa? Dia pada main muzik dia, orang panggil apa? Lupa dah. Dia pasang lagu tu, dia menyanyi, tapi belakang tu orang panggil apa, datang apa lah, biar dia lah, tak ingat tak apa lah, bukan ada faedah apa. Muzik banyak dimain-mainkan. Yang ke-15, wala ana akhiru hadhihi ummatu awwalaha. Ni berlaku tuan-tuan. Siapa nak nafi? Walaupun dhaif, saya dah cakap dengan syekh ulama hadis di Yaman tentang hadis ni. Saya kata syekh betul dhaif, tapi apa yang Nabi sebut berlaku. Akhir zaman tuan-tuan, umat di akhir zaman melaknat, mengutuk, mencerca, menghina orang-orang terdahulu, di antaranya para sahabat. Puak-puak Syiah ni cukup tak berkenan kat Sayyidina Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Sampai dalam satu video puak-puak Syiah di Iran ni, dia kata apa? Tengok pakai serban sak bakui tu, buh jubah. Dia cakap Arab. Aisyah al-an finnar. Dia kata Aisyah ketika ini berada dalam neraka. Tu dia tuan-tuan. Tu. Jadi jangan nampak kata hina sahabatnya, salah. Hina ulama silam pun sama. Imam 4 mazhab tu taraf kekasih Allah, bukan wali yang kita faham boleh terbang di udara, jalan atas ayat. Ni orang Melayu punya fikir. Nah, ni kekasih Allah ni, Imam 4 ni. Tu pun jangan ada ustaz-ustaz kemas. Imam Asy-Syafi'i lemah di dalam bidang hadis. Macam dia tu kemas sangat. Nah, itu tuan-tuan bukan sekadar menghina. Kita bimbang. Hadis Bukhari kata apa? Hadis Bukhari kata apa? Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa-siapa yang memusuhi para waliku, kekasihku, aku isytihar perang terhadapnya. Ayat Quran surah Yunus ayat 62-63.
Nah, apa dia? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nak tahu cerita wali muslimat ni, ayat dia dalam Quran surah ke-10 surah Yunus ayat 62 63. Siapa dia wali? Tuan-tuan mungkin depan saya dah wali. Kalau ada syarat ni, apa dia? Ketahuilah sesungguhnya para kekasih Allah, wali Allah ni tidak ada ketakutan dan kedukacitaan terhadap mereka ataupun ke atas mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka terdiri pada hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Tu wali. Kita belum tentu lagi. Wali walqa mungkin, wali pisau cakok. Kan? Wali nikah mungkin, anak perempuan ada wali nikah, dia kutuk dengung, khususnya daripada attack Imam Asy-Syafi'i. Saya heran semua. Kita tengok video, bukan saya kata, ulama-ulama hang tu saduk bangkitlah benda tu. Yang nak bangkit isu tu buat apa? Hang duk nampak Imam Asy-Syafi'i hang tu hebat sangatlah. Imam Asy-Syafi'i sejarah kata 9 tahun hafal dah 30 juzuk. Kita 90 tahun tak hafal lagi. Ada 90 tahun tadi. Boleh tak ji? Nah. Jadi sebagai balasan 15 perkara ni, Nabi sebut apa yang akan berlaku. Dengar elok, hang ni dah berlaku. Nah. Yang pertama sekali, rihan hamra. Kita akan didatangi atau kena musibah angin ahmar. Banyak dah orang kena angin ahmar. Jaga-jaga tuan-tuan, ni kesalahan dia. Au khasfan, ataupun akan berlaku banyak gempa bumi. Au maskho, yang ni macam-macam dia punya huraian. Ada kata akan berlaku perubahan cuaca yang tidak menentu, ataupun setengah dia terjemah au masko ni ialah umat Muhammad di akhir zaman akan ditukar rupa bentuk kepada kera dan babi. Yang tu kena tengok surah Al-Maidah ayat 60. Kalau tak salah saya ada zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang pastinya belum ada lagi umat Muhammad di akhir zaman yang Allah tukar merupa kera dan babi. Perangai kera dan babi belum buat. Boleh? Habislah hadis tu, cukuplah sikit-sikit. Cerita dia begitu. 15 perkara yang mengundang bala bencana.